Pagi dan selamat sejahtera kepada semua penonton video dokumentari kami. Tajuk kami pada hari ini adalah Bahasa Jiwa Bahasa Kebangsaan. Saya Ida Lagi Batu Malay. Jadi di sini saya akan memperkenalkan tentang bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ialah tunggal utama untuk melambangkan sesebuah negara, dan juga bahasa kebangsaan akan mengharumkan sesebuah negara. Contohnya bahasa Melayu kan, bahasa kebangsaan kita. Jadi di Malaysia ada banyak perniagaan antarabangsa. Jadi di sini bahasa Melayu telah menjadi bahasa komunikatif. So di sini bahasa Melayu telah menjadi bahasa yang utama di negara kita. Oleh itu bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan telah banyak mengharumkan nama negara nama negara kita di seluruh dunia ini. Jadi kita sebagai masyarakat kita haruslah menghayati bahasa kebangsaan kita supaya nama negara kita terus diharumkan di seluruh. Selamat pagi semua, saya Wishnani akan meneruskan objektif kajian tajuk kita. Objektif pertama ialah untuk mengetahui faktor kurang penggunaan bahasa kebangsaan. Faktor kurang penggunaan bahasa kebangsaan ialah masyarakat Malaysia lebih minat untuk belajar bahasa Inggeris berbanding bahasa kebangsaan. Masyarakat Malaysia akan menghantar anak mereka ke kelas tambahan bahasa Inggeris berbanding bahasa Malaysia kerana mereka ingat bahasa Inggeris akan memberi masa hadapan yang stabil dan baik. Objektif kedua ialah untuk memahami alat perpaduan bahasa kebangsaan. Di Malaysia setuju bahawa bahasa kebangsaan ialah alat perpaduan bahasa kebangsaan kita. Bahasa perpaduan negara kita. Pengertian bahasa kebangsaan ialah bahasa perhubungan negara Malaysia, iaitu alat perpaduan negara Malaysia. Seterusnya, objektif ketiga ialah untuk mengenali cabaran dalam penggunaan bahasa kebangsaan. Contohnya, kewujudan Android dan sebagainya yang dilihat sebagai penghubung komunikasi menyebabkan penggunaan bahasa yang digunakan dalam bentuk ringkas. Tetapi bahasa Inggeris digunakan dalam urusan pentadbiran secara penuh. Dengan ini kita memahami bahawa kualiti bahasa Inggeris lebih baik berbanding bahasa kebangsaan kerana masyarakat kita mengingat bahasa Inggeris lebih penting berbanding bahasa kebangsaan. Selamat sejahtera, nama saya Pritika dan hari ini saya akan bertanya tentang permasalahan isu. Isu pertama adalah penggunaan bahasa Inggeris diutamakan di Malaysia. Semua kaum di Malaysia sejak dahulu lagi telah menggunakan satu bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu. Namun sedangkan kita akan kelunturan penggunaan bahasa Melayu pada era ini. Masyarakat kini lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa rojak, di manakah silapnya sehinggakan bahasa Melayu kian dipinggirkan oleh masyarakat. Di Malaysia, penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris dilihat lebih diutamakan berbanding penggunaan bahasa Melayu sebagai medium bahasa utama di negara ini. Walaupun undang-undang telah ada namun penguat kuasakan bahasa kebangsaan dalam berbagai bidang utama seperti pendidikan, perniagaan, pengiklanan dan komunikasi masih banyak tidak diendahkan dan kurang diutamakan berbanding penggunaan bahasa Inggeris. Isu kedua adalah merosakkan identiti bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa Melayu yang diselang-selikan dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam hampir keseluruhan dialog dalam novel tersebut menyebabkan masyarakat menganggap fenomena pencampuran kod ini merupakan amalan biasa dan betul. Bagi remaja pula, percampuran kod akan mengakibatkan kekeliruan terhadap penggunaan tata bahasa Melayu. Apabila penguasaan tata bahasa Melayu semakin lemah dalam kalangan remaja, maka dengan sendirinya jati diri masyarakat juga semakin berkurangan dan usaha pembinaan negara bangsa Malaysia akan turut terjejas. Isu terakhir adalah pencemaran bahasa di media sosial merosakkan imej bahasa kebangsaan. Penggunaan bahasa rancu ketika memberikan komentar dalam ucapan di media sosial seperti percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, kata singkatkan, kesalahan morfologi dan ejaan. Ini juga menunjukkan terdapat segelintir penggunaan media sosial yang peka terhadap penggunaan bahasa rancu. Akan menyatakan punca penggunaan tersebut berlaku disebabkan kurang pengetahuan tentang kosakata bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu yang diperkenalkan dari sejak azali lagi. Seperti yang tertera pada Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan Bahasa telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang perlu digunakan untuk maksud rasmi. Sebagai warga Malaysia yang merdeka, kita harus berbangga kerana memiliki bahasa kita sendiri sebagai identiti jati diri yang unggul sejajar dengan wawasan 2030.
Bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa perantaraan lingua franca dari abad ke-15 dengan wujudnya Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa itu, bahasa Melayu digunakan oleh pedagang-pedagang yang datang dari serata dunia. Dalam konteks hubungan antarabangsa, surat-surat rasmi dan dokumen perjanjian turut menggunakan bahasa bertulis Jawi. Ini membuktikan bahasa Melayu mudah difahami oleh pelbagai kaum termasuk pihak British. Sejak dari itu, bahasa Melayu berkembang luas penggunaannya termasuklah menjadi bahasa perantaraan di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa rasmi di semua agensi kerajaan termasuklah di mahkamah. Kesimpulannya, sebagai masyarakat Malaysia, kita haruslah mengutamakan bahasaan kita sebagai bahasa yang dapat memajukan negara. Implementasi MBNNDI juga merupakan kemenangan bagi para pejuang bahasa yang pantang menyerah dalam usaha mewujudkannya. Semua lapisan masyarakat tanpa memandang usia, suku atau kaum harus menyadari bahawa jika mereka ingin maju seperti bangsa Jepun, mereka harus memulakannya sekarang. Walaupun agak terlambat untuk memulakannya, tapi jika kita terus berlatih dan mengejarnya, kita akan boleh menjadi seperti negara Jepun atau bahkan lebih maju daripada negara Jepun. Tegasnya, setiap individu mestilah memahami iaitu kegagalan yang utama ialah gagal untuk memahami tindakan yang pertama. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.